Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat Al-Quran tersebut secara bertajwid, iaitu dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. Kali ini kita berada dalam siri yang kedua, juzuk yang kedua. Iaitu masih kita berada dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, dan kita membaca ayat yang ke-144 dan 145. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, saya mohon semua viewer atau yang baru view, tolong subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Saya mengharapkannya supaya saya mengajar sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar dan mengajak orang-orang share dengan orang-orang lain, ajak mereka belajar. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmah serta keberkatan dan memberikan kita kebijaksanaan di dalam mempelajari ilmu Allah ini, iaitu ilmu membaca wahyu Allah, insyaAllah. Dan kita mulakan pembelajaran kita iaitu juzuk yang kedua, bermula siri yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, cara dalam juzuk yang kedua ini kita pergi kepada setiap kalimah dan melihat hukum. Pertama kita melihat hukum yang terlebih baik. Perhatikan di sini kalimah yang pertama kita ada qalqalah sugra, iaitu apa huruf qalqalah? Huruf dal di sana, jadi bunyinya qada. Qada. Tapi kalau kita berhenti situ, qalqalahnya besar bunyinya, lantunannya. Tetapi bila kita menyambung dengan kalimah taro, jadi dia akan jadi sugra, perlahan lantunannya. Kemudian kita pergi kepada, jadi bunyinya qada. Kemudian taro, di sana ra yang panjang, ta satu harakah, ra dua harakah sebab mat asli. Hukum ada mat asli. Di sini tidak ada hukum, kita hanya perlu menzahirkan mengikut makhraj huruf, iaitu taqalluba. Taqalluba, satu, 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 satu. Kemudian kita jumpa hukum qalqalah sugra, di mana huruf qalqalah huruf jim, jim yang mati, iaitu bunyinya wajah, wajah. Tapi bila kita sambung wajahika, wajahika, adanya satu, satu, satu. Tetapi ingat, mesti kita zahirkan dengan lantunan yang perlahan, iaitu qalqalah sugra hukumnya. Baik, kita pergi daripada sini pula. Fis sama. Baik, saya baca panjang sama tu. Kita perhatikan hukum yang ada. Hukum yang ada pertama ialah idgham syamsi, di mana huruf fa ini kita idghamkan dengan huruf sin. Jadi bunyinya fis. Fis, ingat, iaitu sifat huruf sin ini hamas dan safir. Sebab bunyi fis, ada angin, ada desir. Kemudian kita perhatikan di sini ma, ada tanda gelombang di sini menunjukkan dia dibaca panjang. Sebab apa baca panjang? Alif bertemu dengan hamzah. Kita baca dengan hukum apa? Mat wajib muttasil. Baca 4 atau 5 harakah. Yang di sini fis sama masuk saja dia, satu harakah aja. Fis sama. Dan kita boleh wakaf di sini. Baik. Selepas itu kita pergi kepada, perhatikan kepada kalimah berikutnya. Falanuwalliyannaka. Ada satu sana hukum, iaitu hukum wajibul gunnah. Di mana wajibul gunnah? Nun bertasydid. Jadi kita baca fa, la satu, nu satu, wal satu, li, yan dua. Iaitu yang gunnah itu dua harakah ka. Jadi bunyinya falanuwalliyannaka. Kemudian kita pergi kepada kiblatan. Kiblatan. Perhatikan apa hukum yang ada, iaitu ba juga, itu qalqalah. Kali ini ayat ini banyak qalqalah. Ba qalqalah dengan qalqalah sugra sebab dia berada dalam tengah kalimah atau bertengah ayat yang kita baca. Baik. Jadi qalqalah sugra seperti biasa penjelasan tadi tentang qalqalah, iaitu kita qalqalah sugra perlahan lantunannya. Kiblatan. Baik. Selepas itu kita berjumpa dengan tanwin bertemu dengan huruf ifa. Maka kita baca hukum, ada sini hukum ifa hakiki, baca dengan, iaitu antara izhar dengan
idgham. Baca qiblatan tardaha. Sini ada sod lam ya. Perhatikan hukum apa yang ada di sini. Ada dua mat asli di sini. Dha satu dengan ha satu dan kita wakaf kat situ. Wasal pun boleh, wakaf pun boleh. Jadi tardaha. Itu tar di sana ra adalah huruf yang mati. Jadi sana tak ada tanda mati. Jadi saya akan bubuhkan tanda matinya. Itu tertinggal, kadang-kadang tertinggal. Kalau menulis ni memang ada. Saya tuliskan tanda matinya. Supaya nampak. Itu tardaha. Itu ayat yang ke-144. Tardaha. Lepas itu kita pergi kepada kalimah berikutnya, fawalli. Baik, tidak ada hukum apa-apa, cuma zahirkan mahrasnya, iaitu fa dan waw itu ditasydid dengan lam, wal dan li. Fawalli, fawalli satu. Kemudian wajhaka, baik, jumpa lagi qalqalah sughra. Apa huruf qalqalah? Huruf jim juga, sana juga. Tadi wajhaka juga, sini pun sama juga, wajhaka. Tidak ada yang lain kita zahirkan mahrasnya. Iaitu kita zahirkan mahrasnya, iaitu fa, wal, li, wajhaka, haka. Sini saja yang kita kena patuh dengan hukum qalqalah sughra. Baik. Kemudian kita sambung dengan syatrul masjidi. Baik, kita ambil di sini dulu. Syatra, di sana ta ada hukum qalqalah sughra juga, maka kita zahirkan qalqalah syatra. Kemudian ra di sini bertemu dengan alif lam kamariyah, kita baca dengan izhar kamari, ada hukum izhar kamari. Rol, iaitu ra itu kita mati dengan huruf lam, iaitu kita mati dengan huruf lam. Selepas itu kita jumpa mim ini ditemukan dengan sin yang mati. Jadi bacanya mas. Zahirkan betul-betul bunyi mahras mim bibir, kemudian sin hamas dan safir. Itu mas. Syatrul tebal ra, mas jidil haram. Baik. Apa lagi hukum yang ada, iaitu antara dal dengan alif lam di sini. Hukum alif lam kamariyah, maka baca dengan izhar kamari, iaitu dal mati dengan lam. Dil. Kemudian ha dan ra bertemu dengan alif dan bertemu dengan mim. Setelah alif ada huruf mim yang disukunkan. Di sana kita wakaf. Bila kita wakaf, maknanya kita guna hukum mad arid li sukun. Ingat tak lagi berapa harakah? Kita boleh baca 2, 4 atau 6 harakah, iaitu pilihan. Kalau kita sentiasa baca 2 harakah bila ma'arid disukun ni, jadi kita sentiasa membaca dengan 2 harakah. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang berikutnya, wahaitsu. Baik. Ada tak hukum di sana? Ada, iaitu ya, dia menjadi huruf lin, dia tidak jadi huruf mat sebab sebelum ya baris di atas. Jadi bunyikan betul-betul. Wahaisu, wahaisu. Jadi begitulah bunyi lin itu, tak panjang, satu. Kemudian ma, di sana ma mad asli. Jadi ma baca itu 2 harakah. Kemudian kuntum. Apa yang bunyi kung tu, iaitu antara izhar dengan ifa. Ifa hakiki, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, huruf ifa. Dan ta pula bertemu dengan mim yang mati, maka kita guna hukum mim mati, iaitu izhar syafawi. Kuntum. Kemudian kita pergi kepada fawallu. Baik, fa di atas, baris di atas fa. Kemudian waw ini ditasydid dengan huruf lam, kemudian lam bertemu dengan waw, sebelum waw baris di atas, jadi ada satu hukum sana. Mad asli kita baca fawallu. Maknanya 1, 1, 2. Jadi itu cara membaca mengikut harakat, iaitu mengikut hukumnya.
Selepas fawallu, kita akan berjumpa dengan kalimah wujuhakum. Wujuhakum. Baik, dalam kalimah wujuhakum ada dua hukum, satu mad asli, satu izhar syafawi, iaitu mad aslinya ju dan izhar syafawinya kum sebab mim mati. Jadi bunyinya wujuhakum, 1 2 1 1. Baik. Selepas tu kalimah berikutnya syatarah. Syatarahu. Baik. Saya berhentikan wakaf di sini sebab ada qaf lam ya di sana. Jadi kita kena sukunkan huruf ha. Jadi bunyinya roh, roh bunyinya. Iaitu dia bunyi pangkal halkum ha ini dan roh ini tebal. Jadi ta itu yang paling penting. Ada dua hukum di sini, satu qalqalah sughra, satu mad silah qasirah kalau kita sambung. Kalau kita wakaf kita sukunkan huruf ha, bunyinya syatarah. Baik. Termasuk dengan hukum tadi qalqalah sughra, syatarah, lantunan yang perlahan dan terus dengan roh di sana. Tetapi apabila kita wasal, jadi hukumnya mad silah qasirah. Di sini ada waw kecil selepas huruf ha. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya iaitu wa innalladzina. Baik, saya baca dua kalimah sebab dia berkait. Baik. Sini yang paling penting nun bertasydid baca dengan wajibul gunnah, ada satu hukum sini. Sini ada tak satu hukum? Ada, idgham syamsi. Iaitu kenapa baca dengan idgham syamsi? Apa yang idghamkan? Nun kepada huruf lam sebab lam adalah huruf syamsiah. Jadi wa innal ladzina. Baik, ada satu lagi hukum mad asli iaitu dhi di sini baca dua harakah. Jadi bunyinya wa innal ladzina. Baik, kemudian kita pergi pada kalimah berikutnya. Saya baca dua kalimah. Utul kitab. Kenapa saya sambung? Sebab di sini tu ini disambung dengan alif lam kamariyah, iaitu dengan menggunakan izhar kamari hukumnya, dan u dengan tu itu digunakan hukum mad asli dua. Baik. Oleh kerana di sini tidak perlu tu di sini tak perlu mad asli sebab dia izhar kamari. Jadi yang perlu kita lihat ialah u saja mad asli. Jadi tu tidak perlu mad asli sebab dia bersambung dengan alif lam kamariyah baca izhar tul. Utul satu jadinya. Kitab. Baik, sini ta ni ada huruf mad selepasnya, maka baca dengan mad asli dua harakah. Baik, kita pergi kepada kalimah yang berikut. Dapat ya ni? Utul kitab. Kemudian kita pergi kepada kalimah la ya'lamuna. Baik, perasan atau tak perasan? Iaitu perasan, mesti perasan sebab mu ni panjang daripada yang lain. La satu, ya satu, la satu, nun na ni satu, mu pula dua, panjang bunyinya. Sebab dia mad asli sebelum waw baris depan. Selepas itu kita jumpa kalimah annahu. Baik. An dan nun tasydid wajib gunnah, ada sana satu hukum kita perlu patuhi, iaitu nun bertasydid itu kita dengungkan dia. An berapa harakah? Dua harakah. Wajib gunnah. Kita dah belajar satu juzuk itu hari. Jadi sekarang kita dah ingat iaitu dua harakah wajib gunnah. Baik. Ha ini bertemu dengan alif lam kamariyah. Perhatikan di sini. Pasal apa saya cakap alif lam kamariyah? Kalau saya tutup ini pun, tutup hukum pun kita dah tahu sebab lam itu ada tanda mati. Kalau alif lam samsiah dia tak ada tanda mati. Iaitu dekat lam tu akan jadi tanda kosong saja, tidak ada tanda mati. Tak ada tanda sukun, dia tu lam sukun saja orang panggil. Kat sini selalu kita eja lam mati. Baik. Jadi kita baca dengan izhar kamari bunyinya hul. Kemudian kita teruskan dengan ha tasydid dengan huruf qaf. Hakku. Hakku tak ada qalqalah. Kalau qaf ni mati baru
ada qalqalah. Sebab ini adalah huruf qalqalah, huruf qaf. Jadi bunyinya annahul haqqu. Kemudian terus kepada kalimah min di sana. Bacaannya min rabbihim. Pasal ada dua hukum di sini. Pertama, idgham bila guna. Di mana huruf nun sukun bertemu dengan ra. Maka kita masukkan mim ini bunyinya tanpa dengung kepada huruf ra. Mir. Mir ada getaran. Ra, huruf ra ada getaran. Ujung lidah kita bertentangan dengan gusi gigi kacip. Atas gigi kacip kita. Mir rob. Pasal baca rob. Kerana ra bertemu ditasydidkan dengan huruf ba. Kemudian ba baris bawah b. Dan him di sini dia mati dengan izzah syafawi. Kita boleh wakaf di sana ada kaf lam ya. Mana tempat wakaf saya ada tandakan dengan tanda merah bersilang itu ataupun pembubuhan nak panah. Baik, nanti kita baca dulu sampai habis ayat 144. Baik. Berikutnya ialah wa maullahu. Saya terus baca dua kalimah. Sana ma ada hukum apa? Iaitu tidak ada hukum ma asli kalau dia saja baru ma asli. Oleh kerana dia bertemu dengan nama Allah, kita idghamkan mim ini dengan huruf lam di sana. Jadi idgham syamsi. Wa maullahu. Wa maullahu. Baik. Jadi apa yang perlu kita patuhi hukum iaitu pertama idghamkan mim kepada huruf lam, kemudian jalallah ini dibaca tebal kerana sebelum nama Allah itu mim baris di atas. Wa mallahu hu satu harakah. Allah dua. Kemudian kita jumpa kalimah bighafilin. Baik, ada dua hukum dalam bighafilin di sini. Perhatikan Pertama ra ada mad. Tahulah kita mat asli. Baca dua harakah. Fi satu. Kemudian lin izhar bunyinya. Lin izhar harki sebab tanwin ini bertemu dengan huruf halkum tengah halkum huruf ain. Itu sebab dia jadi izhar harki. Bacanya macam mana? Lin tak ada dengung, tak ada panjang. Kemudian kita jumpa kalimah amma. Pasal apa ada dengung sini? Iaitu kita ada hukum wajib gunah apabila mim bertasydid atau nun bertasydid. Di sini mim bertasydid, kita gunahkanlah dia, dengungkan dia. Kemudian mim alif dia tu mim bertemu dengan alif. Pastinya sebelum alif itu baris di atas, kita ada satu hukum mad asli baca di sini. Sebab itu kita baca dia amma, dua harakah amma, dua situ. Kemudian ya'maluna. Baik tu. Apabila di sini telah tamat iaitu ayat 144, kita akan sukunkan huruf nun. Jadi tak bunyi ya'maluna, kita akan baca ya'malun. Iaitu baca dengan mad aridli sukun 2, 4 atau 6 harakah. Iaitu kalau kita baca 2 macam mad asli panjangnya. Jadi biarlah berbeza, bacalah 4 gitu. Ataupun 6 kalau orang yang mengaji berlagu tu dia suka panjang-panjang. Semua dia nak panjang. Kadang-kadang oleh kerana terlebih lagu, yang pendek pun jadi panjang. Contoh, Allahu Akbar. Dah salah bar bunyinya. Sepatutnya satu harakah bar. Itu contoh. Kita pergi membaca ayat 144 ini yang telah selesai kita baca. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad tara takalluba wajhika fis sama'. Baik. Mad wajib di sini apabila kita wakaf, saya lupa sebutkan tadi, iaitu kita kena baca 5 atau 6 harakah. Yang terbaiknya 6 harakah. Berbeza. Maknanya mad wajib itu kita wakaf kita baca lebih panjang daripada 4, 5. Jadi kita baca 6 harakah. Kalau mad wajib mutasil, kalau tak wakaf, wasal kita baca 4 atau 5. Jadi ini oleh kerana kita wakaf, kita baca 6 harakah. Tetapi kalau kita menyambung dengan falanuwalliyannaka ini, maka kita baca dia dengan 4 atau 5 harakah. Biasa orang baca 4. Baik. Kita sambung bacaan kita.
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq. Berarti saya habis nafas kat sini, saya berhenti di sini tadi. Maknanya kita kena guna hukum qalqalah. Apa ni? Ada tasydid. Qalqalah akbar. Haqq bunyi. Haqq bunyinya. Baru bunyi, tapi jangan bunyi ku. Bunyi haqq. Lantunan. Haqq bunyi. Kita sambung daripada an-nahwu. An-nahwul haqqu min rabbihim. Baik, kita boleh wakaf sini. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Itulah dia cara membaca, iaitu ayat yang ke-144. Perhatikan bila di sini. Dan kalau kita berhenti contoh. Di mana saja kita berhenti, kita mesti mewakafkan huruf yang terakhir. Misalnya saya berhenti dekat Alkitab, saya akan baca Alkitab. Ada bunyi qalqalah juga sebab huruf qalqalah. Kalau tak ada qalqalah, di mana kita nak berhenti? Misal contohnya, sini tak ada yang tempat contohnya kuntum, iaitu kuntum memang dah mati, begitu. Kalau di sini wajhak, itu kalau kita berhenti, maknanya kita berhenti mesti di huruf yang akhir itu disukunkan, atau kalau dia kita nak berhenti tempat yang sukun macam kuntum, kalau dah habis nafas. Baik, kita sambung kalimah berikutnya, iaitu ayat yang ke-145. Dia bersambung dengan muka yang berikutnya, papan putih yang berikutnya. Walain, ada satu hukum di sini. Kenapa saya baca agak terhenti, macam terberhenti gitu. Walain, sebab dia tidak boleh dengung walaupun dia nun sukun, kerana nun sukun ini bertemu dengan hamzah, kerana kita berguna hukum izhari. Jadi bacanya dengan izhar. Walain, tak ada dengung, tak ada panjang. Ataita, baik, perhatikan di sini saya ada tulis hukum lin, iaitu ya ini bertindak sebagai lin, iaitu atai. Kemudian ta di sana ada saya tulis idgham syamsi, maknanya dia bertemu dengan alif lam samsiah, huruf ta ni. Jadi kita baca dia ataitallazina. Perhatikan, baik, sini inilah dia alif lam samsiah yang saya tuliskan hukumnya, kerana ta itu bertemu dengan alif lam samsiah, huruf lam adalah huruf samsiah, dan zi di sini panjang juga 2 harakah kerana dia mat asli. Sebelum ya ni baris bawah, dan jumpa kali huruf nun tadi baris di atas. Nah, jadi ataitallazina. Baik, kemudian kita sambung utul kitab. Baik, sini tak payah kita bubuh mat asli, iaitu satu saja sini, saja. Saya padam dia. Nanti orang ingat kalau berhenti saja mat asli. Sebab saya terbubuh 2 nak panah tadi. Kalau kita berhenti, kata utu, baru dia jadi mat asli. Tapi oleh kerana sini dia bertemu dengan alif lam. Alif lam apa yang dia bertemu? Iaitu alif lam kamariah, jadi bunyinya tul. Di mana kita baca dengan izah kamari huruf ta kepada huruf lam. Jadi mat asli, tul, kemudian kitab, ta huruf mat asli juga, iaitu kitab. Sini pun ada tadi mat asli. Baik, lepas tu kita sambung dengan kalimah bikulli, satu. Bikulli, tak ada hukum di sana menzahirkan dia punya mahraj, iaitu cuma ada sini penyambungan antara kaf dengan huruf lam ditasydidkan. Baik. Selepas itu kita jumpa kalimah ayatimma. Baik. 2 harakah saya baca panjang. Kenapa? Iaitu
Sebelum alif ada hamzah ataupun selepas hamzah ada huruf alif. Jadi macam huruf mad. Memang dia huruf mad alif itu, tapi ini hukumnya mad badal. Baca 2 harakah. Ya 1 harakah. Tim baik. Idgham ma'al gunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, jadi kita baca dengan idgham ma'al gunnah berapa harakah? 2 harakah. Ayatim ma 2 harakah. Pasal apa baca 2 harakah? Dia mad asli, sebab selepas mim baris atas ada huruf mad. Kemudian tabi'u. Baik. Tabi'u panjang kenapa? Dia mad asli sebab sebelum waw baris depan. Baik. Kemudian kita baca berikutnya. Kita boleh wakaf dekat sini. Jadi kibalatak. Baik. Oleh kerana kita wakaf dekat sana, kita sukunkan huruf kaf. Jadi bunyinya sini apa hukum ada? Qalqalah sugra juga kerana huruf ba ini mati. Huruf ba adalah huruf qalqalah. Lantunan akan berlaku apabila kita matikan huruf ba tersebut. Jadi bunyinya kibalatak. Bila kita sambung, dia jadi qalqalah sugra. Kalau kita sebut kibat saja, dia jadi kubra. Kibat. Kuat bunyi lantunannya. Tapi bila kita sambung dengan lam, dia bunyi kiblatak. Jadi perlahan bunyi lantunannya. Itu dipanggilkan qalqalah sugra. Faham qalqalah sugra dengan kubra. Baik. Selepas itu kita jumpa kalimah wa ma anta. Baik. Wa ma anta, kita perhatikan di sini ada tanda gelombang. Sebab apa dia tanda gelombang? Dia bertemu dengan hamzah di sini. Baik. Hamzah di sini, jadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, hukumnya mad. Iaitu mad jaiz. Sebab dia dalam 2 kalimah. Wama 1 kalimah, anta 1 kalimah. Jadi gunanya mad jaiz munfasil. Baca berapa panjang? Bila ada tanda gelombang tu, mad jaiz kita ingat bacanya 4 atau 5 harakah. Jadi bunyinya wama anta. Baik. Oleh kerana kita bersambung kepada papan putih yang berikutnya, kita baca dulu di sini. Kita selesaikan bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in atailtallazina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak. Sampai situ kita wakaf, kemudian kita sambung. Wa ma anta. Baik, kita tengok apakah huruf yang berikutnya. Kita dapat baca. Ataita. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak wa ma anta. Okey. Kita pergi kepada papan yang berikutnya. Ingat, iaitu yang terakhir yang kita baca wa ma anta. Wa ma anta. Ingat, wa ma anta sambung. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Itu dia. Baik. Kalimah berikutnya selepas wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Baik, saya bunyikan 2 kalimah. Saya baca ta panjang, faham dah, iaitu ta bertemu dengan alif di sana. Ta pada atas bertemu dengan alif. Jadi baca mat asli, hukum ada di sini. Kemudian ain ini bertanwin. Tanwin ifa hakiki, iaitu kena ifakkan huruf ain ini dengan huruf qaf ini, sebab huruf qaf itu adalah huruf ifa. Jadi bunyinya bi'in qiba. Baik. Kib pada sana ada huruf ba yang dimatikan. Maka kita baca dengan qalqalah sugra. Tadi kita baru baca, iaitu kita baca apa? Iaitu kibalatak. Kita wakaf kat sana. Yang sini kibalatahum. Pun kita wakaf sini. Jadi saya tunjukkan tanda di sini. Iaitu kita boleh wakaf sebab ada huruf jim di sini.
Cuba kita baca daripada sambungan tadi. Wama, ingat. Wama panjang Wama dia mad jaiz. Wama anta bitabi'in qiblatahum. Kita selesaikan di sini. Sampai sini maknanya kita dah baca Baik. Hukum saya dah sebutkan mad asli, ifa hakiki, tanwin. Di sini qalqalah sughra ba di sini. Kemudian hum di sini izhar syafawi, kita wakaf kat sana. Dan kita sambung kalimah berikutnya. Wa ma ba'duhum. Wa ma panjang, ma asli. Kemudian ada lagi ba'duhum. Baik, sini. Mim sukun bertemu dengan ba. Kita baca dengan apa? Dengan hukum mim sukun ataupun mim mati. Bertemu dengan ba kita baca bukan iklab. Iaitu sini mim. Kalau nun baru iklab. Oleh kerana sini mim kita baca dengan ifa syafawi. Bunyinya macam mana? Sini ba satu, du satu, hum iaitu berdengung dua harakah ifa iaitu bunyinya lebih kepada huruf mim bukan pada huruf ba Lepas tu baru sebut bi. Ba'duhum bitabi'in qiblata. Saya teruskan dengan kiblata sebab saya nak tahukan di sini ain bi ta di sini mak asli ta iaitu baris di atas, lepas tu bertemu dengan alif, kemudian bi juga ni ni bita bi'in, ni baris bawah ni, patutnya dia baris bawah sini bita bi'in, kemudian in di sini juga ifa hakiki bertemu dengan huruf qaf. Tadi kita baca dengan ifa hakiki bertemu dengan huruf qaf di sini. Baik. Kemudian kita terus kepada sini ada qalqalah sughra qiblata. Tu saya sambung tadi nak menentukan ifa. Kalau dia tak bersambung, ifa tak jadi. Dia mati bitabi' saja. Kemudian qiblata iaitu di mana huruf ba qalqalah sughra. Lata zahirkan saja maharat lam dan maharat ta, dan kemudian kita ba'd. Bila kita wakaf, kita akan baca ba'd dengan lidah berakhir di tepi lidah di geraham atas. Ba'd, ba'd bunyinya. Jadi ada bunyi dot di sana dia dengan bunyi istilah terangkat lidah kita, pangkal lidah kita. Qiblata ba'd. Baik. Tetapi kalau kita wasal, perhatikan di sini ada tanwin. Tanwin yang berselisih garisnya, dia bertemu dengan waw, maka kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Bi ba'din wala in taba'ata. Itu kalau kita wasal. Baik, sini jim ni menunjukkan boleh wasal, boleh wakaf. Tapi kita kena baru belajar, kita wakaf kat sini. Kalau susah nak sebut huruf dad itu, nak wakafkan dia, kita sambung saja dia, wasalkan dia. Jadi senang. Qiblata ba'din wala in ittaba'ta. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu ahwa'ahum. Satu kalimah ini. Ahwa'ahum. Perhatikan ada tanda gelombang di sana. Perhatikan tanda gelombang menunjukkan kita kena baca macam mana? Iaitu kena baca dengan panjang lebih daripada 2 harakah, itu 4 atau 5 harakah. Hukum sebab apa? Huruf mad bertemu dengan hamzah. Iaitu dibaca dengan hukum mad wajib muttasil sebab dia berada dalam satu kalimah. Mad dengan hamzah ni berada dalam satu kalimah. Iaitu kalimah apa? Ahwa'ahum mim ba'di. Saya sambung dengan tiga-tiga ni kerana ketiga-tiga ni ada hukum antaranya untuk menyambung. Contoh, ahwa'ahum mim sukun bertemu dengan mim, iaitu dibaca sama huruf, sama sifat, sama makhraj, maka kita baca dengan idgham mislain sagir. Itu yang bunyi hum. Kemudian nun sukun di sini, nun sukun bertemu dengan huruf ba sini. Jadi kita baca dengan iklab. Itu sebab mim ni menunjukkan kita baca dengan iklab. Mim ba'di. Baik. Iklab ini juga didengungkan dengan 2 harakah. Baru jadi.
Kalau kita mim ba je tak jadi. Dia mesti mim berdengung kat pangkal hidung kita, huruf mim bunyi tu, itu makna betul lah iklab kita. Kemudian di satu harakah. Baik. Ini kita ayat masih dalam ayat yang ke-145. Ba'di. Kemudian ma dua harakah. Baca tu. Ba'di ma. Baik, dua harakah. Ja'aka. Baik. Jim di sana, perhatikan atas alif itu ada tanda gelombang. Menunjukkan dia kena baca panjang. Kenapa? Kerana alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Apa hukumnya? Saya dah tulis sana mak wajib muttasil. Baca 4 atau 5 harakah. Selepas itu kita sambung dengan minal ilm. Berarti saya tak boleh bunyi ilm. Saya mesti bunyi ilmi innaka. Kenapa? Iaitu perhatikan di sana ada lam alif yang melarang kita daripada berhenti. Saya bulatkan tu supaya nampak sebab kadang-kadang tulis sama hitam gitu tak nampak, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh berhenti. Baik, saya sambung daripada mana tadi? Kata bema ma ja'aka minal ilmi innaka, tak boleh kalau nak berhenti ilm tutup bibir ilm, ya betul. Tetapi dia dilarang berhenti, kita terus baca dengan innaka. Minal ilmi innaka. Kalimah berikutnya ialah innaka. Dan nun sini bertasydid. Apa hukum sana? Iaitu ada hukum wajib gunnah, kita kena baca dengan dengung dua harakah. Baik. Dua harakah, jadi kita sambung nun di sini dua harakah, kaf satu harakah, kemudian sambung dengan izallamina. Baik. Saya terus bunyi izallamina. Kenapa? Kerana huruf kalimah iza ni digabungkan dengan lamina. Kalimah lamina. Sebab tanwin bertemu dengan laf, kita baca dengan idgham. Dimasukkan dal kepada lam, tetapi tidak ada dengung. Bila. Kalau ma'al, baru ada dengung. Kalau bila, maknanya tidak. Bila. Gunnah. Jadi tak ada gunnah itu. Jadi kita baca idgham saja. Izal lamina. Baik. Nun di sana saya ada tulis atas sana, ada hukum di sana rupanya, iaitu idgham samsi. Dah kita faham bila saya dah tulis selepas nun ada idgham samsi, bererti nun ini bertemu dengan, kalau kita tak tengok di sini pun kita tahu dia bertemu dengan alif lam samsiah. Kita dah belajar banyak kali sebut alif lam. Alif lam ni memang banyak alif lam ni. Jadi alif lam samsiah, perhatikan. Apakah huruf samsiahnya? Huruf dha. Baik. Sana pun saya tulis juga idgham samsi supaya tak lupa. Laminadh. Dia tak bunyi lam tapi dia bunyi dekat dha, kerana huruf dha itu huruf samsiah. Dan selepas dha ada alif di sana, menunjukkan dia dibaca dengan mad asli. Selepas itu limin, iaitu kita baca dengan mad arid li sukun, kerana kita sukunkan huruf nun. Dan sebelum huruf nun yang disukunkan itu ada huruf mad, itu mad asli di sini. Mim ya, huruf mad asli. Jadi kita membacanya panjang 2, 4 atau 6 harakah. Iaitu ayat yang ke-145 sudah tamat. Jadi kita baca daripada mana? Daripada wama anta bitabiin. Boleh ingat? Saya ulang, wama anta. Okey. Ini saya betulkan sebab baris dia sekali dengan eko. Dengan eko tu dengan eko ain tu nanti jadi keliru pula. Okey, sini saya buat balik semula baris. Jadi baris dia tersambung dengan eko tu jadi panjang eko jim tu. Ain. Okey, sama-sama kita baca daripada wama, ingat wama tadi mad jaiz
Kemudian sana irfa hakiki. Okay. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Okay. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wa la'in اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك. Kenapa saya berhenti kat situ? Perhatikan cara membaca. Bila kita sampai kat sini, tidak boleh berhenti. Jadi, ini contoh. Bila tak boleh berhenti, saya akan teruskan dengan sekurang-kurangnya satu huruf atau dua huruf di sini. Saya berhenti di sini. Saya wakaf kurang kaf itu jadi punya innak. Jadi kita barulah kita tidak melanggar apa yang diarahkan oleh Al-Quran itu, tanda Al-Quran itu supaya kita tidak berhenti. Jadi kita boleh sambung daripada jamaja ataupun mim ba'dilah. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Jadi itulah cara membacanya. Sahabat-sahabat dan teman-teman boleh ulang tayang ulang iaitu review balik semula video ini dan menyemak balik semula mana yang perlu mengikut hukum-hukum. Sebab saya dah tulis hukumnya senang. Jadi senang untuk menyemaknya. Baik, itu saja. Oleh itu, saya dengan itu mengucapkan terima kasih. Kita masih dalam berpuasa, selamat berpuasa. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam siri yang ketiga, juzuk yang kedua. InsyaAllah.